Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Firdaus Banawi daripada Pusat Inovasi dan Pembinaan Teknologi selaku pegawai yang menguruskan permohonan grant PRJS untuk kali ini. Jadi untuk memulakan sesi taklimat kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu saya bagi pihak Timbalan Pengarah Prof. Sawal Hamid Mak Ali, dia menyampaikan salam kepada semua kerana dia tidak dapat hadir untuk membuka sesi taklimat pada pagi ini kerana ada urusan di Pahang. Dan saya mengalu-alukan kehadiran penceramah kita yang berbahagia Prof. Sarani Zakaria, yang ini adalah mungkin untuk kali terakhir beliau memberi khidmat, memberi taklimat tentang PRJS kerana beliau akan bersara pada tahun ini. Jadi kita gunakan segala kepakaran yang beliau ada pada tahun ni lah untuk tahun kali terakhir. Kalau Prof. Sarani tak keberatan, mungkin tahun lepan kita akan lantik lagi lah Prof jemput Prof sebagai penceramah untuk PRJS kerana beliau sangat pakar dalam memohon. Kalau pohon insyaAllah confirm dapat lah PRJS. Jadi sebab tu kita minta Prof Sarani untuk berkongsi tips penyediaan proposal PRJS yang mantap. Jadi okey, untuk menerangkan tentang proses gerak kerja, untuk tahun ni KPT hanya memberi masa kepada Pusat Inovasi untuk RMC dan TTO setiap IPTA hanya sebulan saja untuk proses mengisi borang dan penilaian di peringkat IPT. Jadi macam tahun lepas mereka buka sehingga 2 bulan. Jadi tahun ni memang sangat singkat. Jadi kalau ada yang berfikiran kenapa bagi tempoh untuk isi borang tu sangat singkat, sebab inilah, sebab sebulan saja. Jadi kita ada tempoh seminggu untuk cari panel penilai, 2 panel penilai untuk setiap permohonan. Itu akan mengambil sedikit masa lah untuk mendapatkan panel penilai yang pakar yang bersetuju untuk menilai. Jadi dan tempoh untuk penilaian dan pembetulan dalam sistem migrant itu sendiri mengambil masa. Jadi kita macam saya di peringkat TTO tak bolehlah nak push sangat panel penilai ni untuk ambil tindakan untuk menilai kan. Jadi mereka pun ada ruang sikit. Jadi tanpa berlengah masa, saya menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Sarani Zakaria untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan PRJS. Dipersilakan Prof. Saya set dulu Prof. Okey, terima kasih Firdaus. Terima kasih semua yang dapat hadir. Ini adalah tahun terakhir. Cannot share content lah Firdaus. Saya baru set Prof as presenter. So saya rasa untuk taklimat kali ini saya untuk mereka yang betul-betul ingin memohon, kita cuba bagi yang komprehensif. Nampak ke? Nampak Prof? Okey. Berapa hari tu dengan taklimat apa yang tak nampak tu? Oh, dengan krim, okey. Okey, yang ini saya akan bagi apa benda, saya letak dekat sini the do and the don'ts. Kalau taklimat ni saya bagi kepada Uniza baru-baru ni, taklah sedetail apa yang saya bagi untuk UKM. Untuk UKM ni, saya betul-betul untuk mentoring, untuk macam mana nak isi borang terus. Kalau tidak, biasanya kita akan bagi secara overall. Kita cuba gerak. Nampak pergerakan
Saya tak boleh nak buat slideshow. Saya buat dalam bentuk begini je lah. Prof. Okey. Okey, sebab tak dapat nak buat slideshow. Dia macam tak boleh nak. Okey, boleh So untuk PRJS, semua orang kalau boleh bila mana-mana grant dibuka, tak kisahlah PRJS ke TRJS ke apa saja, selalu berpegang kepada garis panduan pada tahun tersebut. Sebab garis panduan ni mungkin akan berbeza sedikit. Untuk PRJS tahun ni daripada 5 tinggal 4 saja. So maknanya penilaian untuk evaluation dah tak dibenarkan. Dia bagi pembuktian konsep, skala naik, ujian praklinikal dengan ujian lapangan. 4 aja. So maknanya kalau siapa yang nak buat evaluation dan sebagainya tu macam dekat sekolah kan, dia nak evaluate, nak penilai sesuatu modul dan sebagainya tu tak boleh lagi dah. So 4 ni saja untuk 2024 So untuk PRJS, the do and the don'ts, maknanya bila target nanti tu jangan letaklah nak target TRL 6 ke 7, 8 confirm technical knockout. So maknanya 3, 4 dan 5. Okay, PRJS jangan confuse dengan TED. TED 1 start daripada 2. So PRJS 3, 4 dan 5. So maknanya 3 ni critical function, laboratory testing untuk 4, 5 untuk integrated system. Okay. Untuk taklimat hari ini 3 benda yang saya akan highlight, iaitu technical knockout, preparation of proposal dan evaluation criteria. So untuk technical knockout, yang ini paling senang panel. Panel bila dia buat satu benda tu, kita akan, the first thing is melihat kepada peraturan garis panduan. Kalau mana tidak memenuhi garis panduan, kita terus tendang. So maknanya berpegang kepada pindaan tahun 2024. 2023 lain, 2022 lain, 2024 lain. So ada benda yang dikeluarkan kemudian dimasukkan, ada benda yang ditambah baik dan sebagainya. So kita lihat kepada syarat permohonan. So semualah, maknanya Profesor Madya dan pensyarah kanan sepenuh masa, sepenuh masa yang mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana di IPT. Dari Politeknik digalakkan berkolaborasi. Ketua penyelidik mestilah warga negara dan bukan warga negara bertaraf, tetap dan kontrak. Maknanya kalau dia tetap ataupun kontrak, dia mesti sepenuh masa. Ada orang buat kontrak part time, ada pensyarah profesor kontrak tapi dia buat part time. Maknanya dia tidak datang, dia hanya datang maknanya dalam seminggu sekali dan sebagainya. Itu bukan sepenuh masa. Ini mesti sepenuh masanya, maknanya kedatangannya adalah setiap hari. So pastikan ini bertaraf kontrak dan sepenuh masa. Tempoh 2 tahun. Orang macam saya tak boleh mohon. Kalau saya mohon dan technical knockout. So tempoh 2 tahun ni sangat penting. Maknanya sesiapa yang ada kontrak, bila you ada 2 tahun kontrak, pastikan dalam you punya profile dibetulkan. Kadang-kadang kita tak betulkan profile, you knockout dekat situ, dekat your personal profile tu, tarikh tamat perkhidmatan adalah tahun 1 Januari 2025, macam tu. So memang tak cukup, dia kena mencukupi daripada tarikh permohonan ditutup. Okay? Dan kemudian dibenarkan mengemukakan satu permohonan. Tak boleh kata saya hantar 2 permohonan untuk PRJS, tak boleh. Satu permohonan saja, dan penyelidik bersama mesti sekurang-kurangnya warga negara. Wajib satu warga negara bertaraf tetap. Kalau tengok ketua penyelidik tadi bukan warga negara, dia mesti warga negara bertaraf tetap. Kalau ketua penyelidik warga negara pun mesti warga negara bertaraf tetap dalam bidang kepakaran yang sama. Tak boleh bila saya letak dekat situ, lepas tu saya letak the next appointed penyidik tu orang meteorologi, sedangkan saya is bio-based material. Tak boleh macam tu. Dia kena dalam bidang yang sama daripada universiti yang sama. Kita sebab duit ni tak boleh dipindah milik, tak boleh dipindah ke universiti. Maknanya kalau katalah sakit ke ataupun tarik diri ke ataupun meninggal, kita tahu kan. So maknanya ada the next appointed leader yang akan sambung untuk projek seterusnya. Dan kita akan akademik yang bercuti belajar, bercuti sabbatical tidak dibenarkan memohon. Di dalam mata luar melebihi tempoh 6 bulan tak dibenarkan memohon. Maksimum ahli 5 penyelidik, termasuk 6. Kalau maksimum 6 termasuk ketua. Kalau you ada postdoc ataupun RO, boleh menjadi sebagai ahli. Saya tak perlu tanya lagi dah. Saya kan ramai orang akan tag dan saya, Prof, saya nak masukkan RO saya, RO kita kan dekat fakulti kan kita ramai ada pegawai sains.
dan juga kita ada postdoc, boleh masuk mereka. Sebab mereka ni walaupun dia adalah kontrak tinggal setahun ke kontrak dan sebagainya, dia tidak termasuk dalam kontrak ketua penyelidik. So maknanya boleh masukkan postdoc ataupun RO untuk membantu kita dalam sebagai ahli penyelidik. Okey. Yang ini sangat-sangat penting, mempunyai grant bersifat fundamental yang sama dengan FRGS. Sebagai contoh, kita ada dana galakkan penyelidik muda ataupun kita ada dana impact GUP grant universiti penyelidikan yang bersifat kompetitif. Maknanya kalau grant sifat fundamental tu you dapat lebih kurang 10,000, kita tak rasa dia kompetitif lah. 3,000 pun mungkin macam tu. Biasanya kita letak kepada 50,000 ke atas. Okay? Yang bersifat kompetitif. Tapi kalau katalah you dapat satu dana tu 30,000, the second dana tu adalah datang daripada katalah senior lecturer yang mempunyai dana yang besar dan lebih kurang sama dan boleh membantu ada contribution kepada dana yang pertama tu, yang itu boleh nampak kuat. Tapi ada lagi dia punya peraturan yang perlu diikuti. Yang you bukan ketua penyidik untuk dana yang kedua, ketiga, keempat. Melekapkan projek 100% selesai dan disahkan oleh RMC. Maknanya dana-dana ni kena 100% selesai. Kalau tidak disahkan oleh RMC, tak ada surat dari RMC, dia juga dikira sebagai technical knockout. Kita akan buka dekat situ, tak ada surat, walaupun dia dah kata 100%, terus senang. So RMC penat sikit lah lepas ni, Cik Firdaus kena pastikan semua surat-surat dikeluarkan untuk mereka-mereka yang memohon ni, untuk bagi kepada penyelidik, untuk penyelidik uploadkan surat-surat bagi projek-projek yang telah selesai. Dan mempunyai hasil penemuan penyidikan yang lengkap yang memerlukan pembangunan prototipe. Maknanya adalah produk-produk yang nak dibangunkan dekat sini dan telah lengkap dekat sini. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak tahu benda tu lengkap atau tidak. Jadi kalau katalah macam saya dah dapat grant PRGS, dah 100% selesai, kena disahkan oleh RMC dan ada surat daripada RMC serta selesai pembentangan laporan akhir. Kita ada surat laporan akhir oleh jawatan kuasa dilantik oleh JPT KPT. Maknanya kita dah habis, makna kata saya punya LRGS 2019, saya dah bentangkan laporan akhir, maknanya saya dah boleh memohon untuk PRGS yang baru. Sebab tahun 2021, tahun lepas, tahun satu lagi tu saya cuba buka untuk nak buka PRGS, tak boleh buka. So saya tak tahu macam mana borang permohonan yang baru sebab tak boleh buka. Sebab dia terus block maknanya you memang tak boleh nak apply. So projek mesti dilakukan dalam negara. Kalau katalah projek tersebut nak kena hantar sampel keluar negara, you nak kena pergi ke sana, nak buat eksperimen di sana dan sebagainya, kita tak benarkan. Mesti dilakukan dalam negara. Ini bidang keutamaan. Makin mendalam. Dulu dia bagi TK, dia bagi sains kesihatan dan sebagainya, tak ada pecahan. Sekarang dah bagi pecahan. Kalau tengok teknologi ni, kalau you tidak berada di bawah 4 bidang tenaga, pembinaan, infrastruktur dan sistem fizikal ni, you kena memohon di bawah STG. Begitu juga sebab teknologi dengan sains teknologi gunaan ni dia hampir sama. So maknanya sekarang ni dia lebih memfokuskan untuk teknologi di bawah kejuruteraan ni adalah 4 benda ini sahaja. Kalau tidak, dia mesti berada di bawah STG. Begitu juga dengan teknologi maklumat, bahagian mana kita punya ni, kita kena pasti kita duduk di bahagian mana, sains kesihatan, sains tulen gunaan. So mana katalah you nak dekat sini, you nak buat sensor lah kata sensor. So kalau sensor tu tak berada dekat bahagian elektronik, kalau sensor you tu memang bukan engineering, so you kena pergi kepada mungkin kimia ataupun fizik kat sini yang melibatkan. So maknanya kena tahu di manakah kita punya domain research. Because of domain research ni penting, proposal you akan pergi ke mana? Kalau you letak proposal di bawah TK, maka dia akan pergilah kepada orang yang penilai-penilai itu adalah penilai TK. Macam saya adalah penilai STG, sains tulen dan gunaan. So proposal dari segi fizik, kimia, sains bahan ni berkemungkinan saya akan baca proposal tersebut. Begitulah dengan yang lain. Kalau siapa yang buat agriculture, dia di bawah warisan alam sekitar,
perhutanan alam sekitar, siapa yang buat environment sensor dan sebagainya, so di bawah warisan dan alam sekitar. So dia boleh letak bawah alam sekitar. Kalau dia lebih kepada sensor sistem pembangunan yang melibatkan fizik dan sebagainya, so dia mungkin boleh letak di bawah fizik ataupun kimia. Okey, kluster penyidikan macam biasa sama. Kita ada satu tahun ni yang baru, 17 anjakan besar dalam ekonomi madani. So yang ni ada baru, so you kena pastilah you duduk dekat mana, duduk yang madani ni. Saya pun tak tahu dekat mana, apa ni, baru baca kan. So maknanya saya tak tahu dekat mana lah saya punya ni. So tengoklah di mana yang you rasa sesuai, yang agak boleh di mapkan kepada ekonomi madani. Yang lain-lainnya adalah sama. Okey, ini tambahan baru. Tambahan baru untuk tahun ini ialah kementerian yang berkaitan. Sebagai contoh, katalah you menggunakan fiber kenaf lah, kata sebagai contoh, fiber kenaf untuk pembangunan industri yang melibatkan komposit. So, kementerian yang berkaitan adalah MPIC. Maknanya Kementerian Sumber apa benda tu? MPIC plantation, peladangan komoditi, plantation dan komoditi, sebab kenaf berada di sini. Ataupun yang menggunakan daun nenas pun berada dekat sini. Kalau menggunakan lada pun berada dekat sini. Koko juga berada dekat MPIC. So kita kena tahu dekat mana. Kalau siapa yang buat pertanian dan sebagainya, Kementerian Pertanian. So you kena map kan dekat kementerian agensi dan sebagainya. So untuk pada masa akan datang, be alert. You mungkin perlu ada collaborator daripada sini ataupun kena surat daripada mereka pula. Kita tak tahu. Sekarang ni okey lagi tau. Dia tak minta. Later in the future, you might need. Sebab dia nak memastikan you ada kolaborasi dengan mereka. At the moment, alhamdulillah lah, dia tak minta apa-apa. Tapi bersedialah. Bersedia pada masa akan datang supaya memulakan dah jaringan dengan mana-mana agensi yang berkaitan ini. Okey, kolaborasi dengan pihak industri untuk TK, ICT, sains kesihatan klinikal, STG, diwajibkan okey, bukan dimestikan, diwajibkan berkolaborasi dengan industri yang berkaitan dan juga agensi yang dinyatakan dengan jelas dalam dokumen intent dan lain-lain dokumen. Agensi ni maknanya macam katalah you nak buat dengan MIMOS sebagai contoh. Kena melalui MIMOS dan sebagainya, so kena ada jelas. Tapi mesti ada industri dekat sini. MIMOS saja tak cukup sebab MIMOS adalah agensi, dia bukan satu industri yang menjual barang tersebut. Kemudian domain sains sosial, keutamaan kolaborasi dengan pihak industri, maknanya kalau tak ada pun tak apa, tapi kolaborasi dengan pihak mesti ada kolaborasi dengan pihak agensi berkaitan, sekolah ke, dengan PPD ke, dengan kementerian, dengan NGO tertentu dan sebagainya. So kena ada. So kolaborasi ni kena ada, dia nak tengok sebab kita nak pergi kepada quadruple helix nanti. Bukti dokumen penyediaan, okey. Untuk agensi ataupun industri ini sekurang-kurangnya surat niat, letter of intent ataupun dokumen yang berkaitan. Tapi dalam letter of intent ni pastikan ada letterhead, nama you ada dekat situ, tajuk projek PRJS yang you nak apply. Lebih kurang tajuk tu mungkin akan berubah dan sebagainya, tapi isi tajuk tu lebih kurang. Kita mungkin bila lalu penilaian panel mungkin suruh tukar tajuk dan sebagainya. So pastikan tajuk tu tak boleh lari daripada tajuk PRJS yang ada. Menyatakan bahawa ingin bekerjasama untuk pembangunan skala ke, untuk menambah baik ke, enhancement skala enhancement, ataupun nak buat ujian klinikal di Indah Water untuk buat kajian lapangan di Indah Water Consortium bagi sensor sekian-sekian, bagi projek sekian-sekian, kena ada dekat situ. Dan kemudian letterhead, signature tu signature betul ada yang orang pakai digital signature yang tulis Sarani tu pakai menggunakan tulisan komputer, tak boleh dia kena sign betul-betul. Kalau signature digital tak apa, tapi dia copy paste dan dia letak dekat situ. Tapi dia tak boleh yang you letak nama Sarani mengikut tulisan apa-apalah. So tak boleh macam tu. So pastikan ada letterhead, nama you, nama projek, nak buat apa, skala naik ke, nak buat apa dan sebagainya. Maknanya kena jelas the letter of intent tersebut. Dan menyediakan pelan pemasaran produk. Yang ini bermula daripada tahun 2023 kalau tak silap saya. 2022 mungkin tak ada lagi masa itu. So 2022 dah ada.
22, 22, 23 dan 24 masih ada lagi. Pelan pemasaran produk, marketing bagi membuktikan prototipe dihasilkan relevan, berimpak tinggi, memenuhi keperluan pasaran semasa. So yang ini sangat penting kalau nak dapat markah penuh kena tulis betul-betul. Dan kalau katalah membuat ujian klinikal lah kata dan sebagainya menggunakan haiwan ataupun manusia, kena adalah laporan Jawatankuasa Etika. Maknanya dekat situ, dekat bahagian tu bahawa sedang dalam proses permohonan. So yang ini masa kita panggil untuk pembentangan pada tahun yang pertama, kena tunjukkan Jawatankuasa Etika Penyelidikan ni, maknanya dia kena tunjukkan. So kalau boleh masukkan what you call is yuran untuk Jawatankuasa Etika. Benar hari dah keluarkan yuran. Kalau tak silap saya untuk Jawatankuasa Etika ahli UKM bayar dalam 50 ataupun 100, industri 200, 500. Saya tak pasti, check balik semula. So masukkan dalam vote 29,000 tu Jawatankuasa Etika, yuran dia, yuran untuk mendapatkan Jawatankuasa Etika. Dia tak dulu free sekarang dah kena bayar sebab dia melibatkan banyak masa dan tenaga. So hasil penyelidikan sekurang-kurangnya satu prototipe, okey. Kemudian berjaya mendapat grant pra-komersialan dan pengkomersialan. So you kena letak dekat situ lah, maknanya selepas masa projek akhir tu tunjuk bahawa you memohon MyLab ke dan sebagainya. Kalau dia minta laporan, dapat tak dapat tu projek dah habis kan, tapi dia nak berjaya memohon pra-komersialan dekat sini. Satu lagi, kita boleh dapat dana inovasi UKM. So maknanya sesiapa yang dah berjaya nak menghabiskan dan sebagainya boleh memohon dana inovasi UKM. Macam lah pengarah ada dekat sini. Kalau pengarah ada dekat sini, mungkin boleh membantulah penyidik kita untuk memastikan supaya KPI mereka tercapai, mendapatkan grant pra-komersialan bagi mereka yang memohon PRJS ni dah sampai kepada tahap lulus kepada TRL 5 ataupun 4 ataupun 5. Okey, mencapai tahap kesediaan teknologi TRL 3 hingga 5. Jangan tulis 678 678 technical knockout 3 hingga 5 saja. Okey, harta intelek sama ada paten, hak cipta, reka bentuk, petunjuk geografi dan sebagainya. Tapi kita bagi keutamaan harta intelek sebagai paten. Tapi kena pastikanlah, makna markah tinggi tau untuk paten ni. Tapi kena pastikan projek tu boleh dapat paten ke tidak. Sebagai contoh, projek saya dah paten kan. So saya mungkin nak tambah baik, nak enhancement, nak upscaling. So bila kita nak patent yang baru dah tak boleh, agak sukar. So dia bukan mudah kalau kita dah patent, nak patent lagi tak boleh. Bila kita nak upscale dan sebagainya, mungkin ada beberapa kita panggil sebagai trade secret yang perlu kita simpan data tersebut. Jadi apa yang saya buat, saya tidak memfilekan patent. Saya bagi justification patent telah difilekan. Cuma saya nak melihat kepada bila kita upscale benda tu, bagaimanakah parameter-parameter tersebut akan berubah. Yang kita dah bagi parameter yang ada tu, yang dah fix tu, bagaimanakah dia berubah. So dia masuk ataupun cara masuk dulu dan sebagainya. So saya letak dekat sini ialah trade secret, rahsia perdagangan. So letak IP saya adalah trade secret, bukan patent lagi dah. Tapi andai kata anda belum mematenkan lagi, maka keutamaan diberi kepada yang patent. Okey, untuk pemfailan hak cipta, untuk copyright, engineering dan sciences tak dibenarkan copyright ni kecuali domain sains sosial, sastra iktisas dan alam budaya sahaja yang dibenarkan dengan copyright. Copyright ni macam kata you buat modul untuk dapat copyright ataupun you buat a certain penggunaan ataupun dan sebagainya tu yang perlukan kepada copyright. Penghasilan perisian software untuk domain teknologi kejuruteraan, sains maklumat, sains kesihatan, sains tulen dan STG saja dibenarkan. Digalak menghasilkan sekurang-kurangnya satu penerbitan WOS Corpus Era MySite. So jangan letak Q1 dekat sini. The moment you letak Q1 je, possibility you kena reject. Because Q1 ni memerlukan data what you call this, data yang banyak, data fundamental yang banyak. So kalau you letak Q1, kita sekarang big question ni. Banyak lagi kajian tak habis ni dan sebagainya kan. So do not
promise, letak sajalah WS ke cadangan-cadangan jurnal, tak perlu jurnal yang tinggi-tinggi sebab dia letak sendiri either one WS, Scopus, ERA semua boleh dan dia minta industri sebagai penulis bersama. Yang ini dia dah tekankan sekarang kena ada industri sebagai penulis bersama menghasilkan sekurang-kurangnya. Digalakkan makna bukan diwajibkan Okey. Penerbitan dalam industri satu penerbitan bersama industri sebagai penulis bersama co-author. Jangan lupa meletakkan penghargaan kepada KPT dan PRJS nombor grant tersebut dan KPT pun kena ada. Kalau tidak dia tak akan dikira sebagai KPI. Dan yuran penerbitan ni tak ditanggung sebab dia kata WS apa benda Scopus pun boleh, ERA pun boleh, banyak jurnal-jurnal yang percuma, so tidak akan ditanggung. Tempoh 1 hingga 2 tahun tidak melebihi 500,000. Saya rasa tak banyak perbezaan daripada yang lepas, adalah beberapa yang dia tukar dan ditambah sedikit sebanyak. Okey. Tugas pemohon dan ahli yang ni wajib kalau tidak tak boleh nak submit mengemas kini profil Malgrant ketua projek sangat perlu mengemas kini profil di Malgrant sebab di sinilah markah competency of leader dan juga ahli-ahli projek yang lain. Sama ada dia kita akan buka satu-satu dia punya profil. Kalau profil dia kosong tak sesuai. Maknanya ahli-ahli dia tu tidak contribute. So markah kepada competency of ahli tu akan kurang. So pastikan setiap ahli mengemas kini profil, tarikh perkhidmatan tetap dinyatakan dengan jelas dekat situ. Ada yang lupa nak tukar kan. Dan kemudian bila you dah kemas kini profil, RMC kena validate. Kalau RMC tak validate, maknanya selagi tu. Kalau you katalah you validate 6 bulan yang lepas, tak boleh submit. Dia kena setiap 6 bulan sekurang-kurangnya kena validate yang baru. So update lah. Upload balik semula, tulis balik semula, tambah. Bagi tambahan-tambahan dan sebagainya. Projek-projek yang dah tamat, tuliskan tamat. KPI tercapai atau tidak tu nanti RMC akan validate. Dan kemudian tarikh projek tersebut. Kadang-kadang projek yang 2024 pun 2021, 2019 yang tamat pun masih lagi sedang berjalan. Yang itu menunjukkan dari segi keupayaan penyelidik yang tidak bagus. So betulkan pada bahagian tersebut. Nyatakan geran atau sumber kewangan awal penyelidikan. Semua PRJS pemohon akan dilaksanakan secara pembentangan jawasan kuasa penilaian PRJS. Kita akan buat di peringkat UKM kalau tak silap saya nanti Cik Fairuz Firdaus akan panggil semua yang memohon. Kita akan minta dia orang bentangkan dan juga yang terpilih tu akan membentangkan di KPT. Okey, mematuhi yang telah dinyatakan oleh Code Responsible Conduct in Research Okey, peraturan kewangan ada perubahan yang besar dekat sini dan saya sangat sukalah tengok peraturan kewangan dekat sini, cuma dia fix untuk gaji Dulu dia tak fix untuk gaji. So vote 11,000 dulu 48,000, sekarang dah tak ada lagi dah. Dia bagi RO untuk 3,000 sebulan, mana kita boleh bayar untuk 24 bulan. Okey. Dan RO ni tak semestinya seorang. You boleh apply 2 RO, satu RO, satu RA ataupun 2 RO. Bergantung kepada besar manakah projek you yang memerlukan kepada mungkin 2 orang untuk nak habiskan dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Sebab dia nak cepat kan. Sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan. Maknanya bukan melantik pelajar lah. So dia full time worker. Dan sekurang-kurangnya mereka ni akan dapat surat lantikan lah. Kalau macam saya tak buat lantikan di KRIM, saya buat lantikan di BSM. Ikut you lah because of saya nak mereka dapat surat yang dia orang pernah bekerja sebagai KQ. Kalau lantik dekat BSM dia akan bagi KQ. Kalau lantik di PIK saya tak tahu, dia dekat KRIM dia orang dapat dalam sebagai RO ke sementara ke dan sebagainya. Tapi kalau dekat BSM kita boleh lantik dia sebagai KQ 41. Vote perjalanan
tidak melebihi 15%, tapi ada lagi kebaikan dekat sini dekat buk perjalanan, kita boleh menghadiri pameran. So maknanya kalau siapa yang nak pergi pameran penyelidikan, katalah di handover, you boleh dekat sini tapi tak boleh bawa prototype produk you. You pergi sebagai orang yang nak menghadirkan diri sebab kita nak tengok apakah produk-produk yang telah dipamerkan untuk melihatkan kepada tu. So maknanya bila you pergi minta bajet dekat sini, bajet yuran penyertaan tak perlu ada. Maknanya dalam Vote 29 yuran penyertaan tidak ada. Hanya ada bajet perjalanan sahaja. Okay. Andai kata you masih ada halang-halang nak pergi, nak buat pameran untuk produk yang lain, then you boleh bawa produk yang lain, tapi yuran untuk produk tersebut boleh gunakan dana yang lain. Dana universiti lah sebagai contoh, katalah you ada dana impak dana penerbitan lah kata. Dana penerbitan, so you boleh menggunakan dana ganjaran penerbitan GP. Boleh menggunakan untuk membayar yuran kehadiran kepada pameran tersebut menggunakan PRGS dekat sini. Tapi tak boleh bawa produk yang sekarang ni, yang tengah mohon ni, sebab kita tak nak kita dah buka akan terus kepada public sebab dia tak siap lagi. Okey. Perkembangan sendiri untuk melihat kepada perkembangan terkini, prototipe berkaitan dan sebagainya. So pastikan bila you pergi pameran tersebut buat laporan sebab kalau kita tengok you dah pergi, kita akan tanya masa tahun yang pertama tu kita tanya dan sebagainya. You dah pergi, kita akan tanya apa yang you dapat bila pergi pameran tersebut, apa benda yang ni dan sebagainya. So kena ada laporan untuk sekarang ni dia tak minta tapi possibility dia akan minta. So mungkin saya akan minta ke KPT dalam taklimat panel nanti memohon supaya sesiapa yang pergi pameran ni membuat laporan mengenai keadaan semasa dia punya produk tersebut. Sewaan dibenarkan, tapi kena ada sebut harga. Dibenarkan untuk bangunan, lab kimia tutup dan sebagainya, tapi tak bolehlah bayar dekat bayar dekat PIK ke, bayar dekat KRIM ke, ataupun bayar dekat FST untuk bangunan yang lain. Tak boleh. Dia mesti di luar bangunan yang bukan milik universiti. Sebagai contoh, you nak pakai MTDC punya bangunan, boleh. Pakai rumah kedai dekat luar, boleh dibenarkan untuk dalam jangka masa 2 tahun projek tersebut. So yang ini bukan bangunan universiti, peralatan, kalau nak sewa peralatan macam kata nak sewa bot, nak menyewa kereta dan sebagainya. And then penggunaan komputer, kalau you nak kena beli katalah workstation, workstation dia tak benar akan beli, you nak sewa workstation mahal kan. Kalau nak beli workstation dalam 50,000 ke 100,000, so you sewakan, you boleh menggunakan sewaan untuk workstation untuk benda ni. So pengangkutan ni macam kata nak pergi ambil sampel yang banyak dekat tengah laut, ada boat, tengok ikan dan sebagainya, boleh dekat sini. Bekalan penyelidikan pakai habis pun kena ada sebut harga. Sebab yang ini dah tak ada lagi dan lagi tak ada dan lain-lain, tak boleh. Dia kena spesifik sebab kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Dia tak boleh kata macam bila kita tengok you punya bekalan dan penyelidikan tu, tengok ini macam nak buat lagi banyak sangat macam-macam jenis catalyst yang dia pakai ni. Sedangkan you dah fix dah dengan satu catalyst. Tengok dalam bekalan penyelidikan banyak catalyst yang lain. You dah boleh anggarkan dekat sini berapa banyak yang diperlukan bila nak buat scaling, nak buat prototype tersebut. Daripada lab, katalah lab mungkin you perlukan lebih kurang 500 gram. Bila nak buat prototype mungkin you perlukan lebih kurang 5 kilo. Something like that. So you dah boleh anggarkan amount yang diperlukan dekat sini. Baik pulih, ubah suai, penyelenggaraan yang sedia ada. Mungkin bila you nak masuk, katalah you nak buat installation dan sebagainya, you perlu buat wiring. Kena ingat fakulti tak ada duit nak bayar wiring, nak buat installation, nak buat piping system ni dekat sini lah. Yang ini nanti unit pembangunan yang akan buatkan untuk you. Pastikan dapat sebut harga daripada unit pembangunan untuk wiring, roughly berapa harga dia. So that you tahu aircon ataupun ventilation dekat makmal tu dah rosak ke dan sebagainya, nak baik pulih dekat sini. Fume hood tu nak kena baik pulih dan sebagainya. Ataupun alat yang sedia ada tu, yang you mungkin akan pakai, dia tak boleh tau. You nak selenggarakan, katalah FTIR, ataupun you nak selenggarakan raman spektroskopi you kata. Tiba-tiba dalam you punya
Metodologi tak pakai raman pun, maknanya itu tak dibenarkan. Di mana alat sedia ada yang digunakan, yang itu kita akan potong dekat situ. So kena betul-betul bila you itemize satu-satu tu, alat tersebut tu, kita tahu alat tersebut tu digunakan untuk you punya research tersebut. Penyelenggaraan ni termasuklah calibration, termasuklah maintenance, kerosakan dan sebagainya, ataupun alat-alat parts yang rosak dan sebagainya tu, dan yang tu kena justify. Sebab nanti bila masa perbentangan tu dia akan tanya, kenapa alat ni, bahagian mana nak beli dan sebagainya, ini milik siapa. Dia nak beli parts tu, saya pernah minta saya nak membaik pulih peralatan, miliknya adalah Dr. Rozidawati menggunakan dana saya. So dia minta panjang lebar lah pula, kan, nak minta hak milik alat, FSC nak kena buat, KRIM nak kena buat surat bahawa kita guna pakai bersama, tidak bayar dan sebagainya. The moment you membayar perkhidmatan tu, you tak boleh menyelenggarakan alat tersebut. Vote 29, you boleh gunakan dekat sini, dan kalau katalah you letak patent dekat output of harta intelek, you boleh letak 15K. You tak boleh letak 15K kalau you janjikan trade secret. Trade secret tak dibayar apa-apa, hanya untuk patent saja yang dibenarkan sehingga 15K. Okay. And then vote 35, aksesori peralatan yang diperlukan untuk pembangunan prototype tersebut. You tak boleh, kalau dekat sini nak beli FTIR confirm tak lepas. Kalau you nak beli mungkin katalah you nak beli overhead steerer yang lebih besar lagi, itu dia akan lepaskan. Ataupun you nak design, you perlukan chiller yang lebih bagus lagi untuk nak turunkan temperature tu. Possibility dia akan bagi, ataupun possibility dia tak bagi, dia kata apa jadi dengan chiller yang sekarang. So mungkin dia akan rule out benda-benda tersebut lah. So pastikan apa yang dalam vote 35 ni mention dalam you punya methods, will be purchased. Boleh dekat situ dalam kurungan will be purchased kalau you nak beli benda tu. Okay. So peruntukan PRGS tidak dibenarkan menghasilkan pelan perniagaan, kajian pasaran. Yang nombor C ni dah dibenarkan, pameran dan promosi produk kita tak boleh promote tapi kita boleh pergi. Menghadiri boleh tapi membuat pameran tak boleh. Perjalanan untuk sebarang persidangan, seminar, kolokium, conference dan sebagainya tak boleh. Tak boleh digunakan untuk nak pergi conference ataupun seminar. Dan syarat yang baru dia tambah dekat sini, tak boleh untuk bayaran yuran penerbitan. Tak boleh. Untuk pameran di sini, untuk mempamerkan badan you punya ni. Tapi kalau dalam garis panduan dibenarkan untuk melihat kepada produk-produk yang sedia ada di pameran tersebut. Okey, penyelidik tidak dibenarkan membayar yuran keahlian, pembelian barang rujukan, pembelian peralatan ICT, sebab tu dia bagi kita sewa. Untuk siapa-siapa yang menggunakan komputer ni boleh sewa sahaja. Utility, telekomunikasi, maknanya kalau katalah you sewa building luar, you perlu bayar utility dan telekomunikasi. Dia kena ada, saya rasa dekat sini PIK kena inovasi kena fikirkan lah macam mana dia nak bayar daripada mana. Sebab PRGS tak boleh bayar dekat untuk benda ni. So then kena fikir betul-betul untuk utility ni, utility air, elektrik dan sebagainya. Pembelian peralatan pejabat, pembelian peralatan storan, pembayaran sewa ruang fakulti institut masing-masing. Sebab saya tahu kalau ada institut ataupun fakulti yang disewakan ruang untuk penyelidik letak untuk membuat satu projek tu untuk 2 tahun ke sampai projek habis dan sebagainya. Ada yang jenis macam tu menyewa ruang, tak dibenarkan untuk membayar. Pengurusan charge pengurusan so PIK kena pastikan benda hari tak ambil 5% daripada sini. Tak boleh Okey, ini adalah bidang keutamaan yang kita dah katakan tadi, termasuk di bahagian ini. Okey, kriteria penilaian, kesempurnaan kertas cadangan penyelidikan, kena ada latar belakang projek, pembangunan prototipe, kebolehpasaran, impak, pelibatan industri,
dan keupayaan ketua projek. Ini adalah markah yang akan diberikan untuk kepada bila kita buat proposal tadi. Okey, important semua penyelidik, project leader dan co-researcher update profile in Migrant every 6 months. Sekarang ni dah boleh update lagi sekali lah. Validate by RMC. So failure to do so maknanya PL tak boleh submit. Cannot submit the online proposal online. Lepas tu kena update all research grant received. State ongoing and completed, amount received. Bila terima, bila habis, ongoing ke ataupun dah complete ke, KPI dah tercapai. Semua publication, H-index dan citation. Status, retired, contract, date of contract end. Kena ada dekat sini, betulkan. Apa yang terkeluar ke? Apa yang terkeluar? Semua nak dapat Nampak Okey, dapat Okey. Kalau siapa-siapa nak tanya, just type dekat situ dan saya cuba jawab sebab keluar bila you tulis apa-apa dekat situ saya boleh jawab Okey. Migrant Online Application System. Kali ini ialah kali yang terakhir. Dulu saya tak pernah buat macam ni, tapi macam mana nak isi Migrant sebab saya dah boleh buka Migrant 2024. Sebelum ni saya tak boleh buka sebab saya tak dibenarkan memohon sebab masih belum lagi kepada peringkat akhir So maknanya kalau kata you mohon, you dapat tahun ini, mungkin for the next 3 years you tak dapat mohon. Sebab walaupun you habis 2 tahun, akhir tu tahun ketiga tu nak tunggu kepada penilaian akhir, pembentangan akhir dan sebagainya will take some time. Okay, macam mana nak prepare proposal? Katalah you ada proposal, you kena identify products from your fundamental projects. Okay, katalah produk you dah achieve a certain product. Okay, sebagai contoh katalah saya dapat produk saya hydrogel. Mungkin saya dapat certain solution, cellulose solution ke, ataupun saya dapat nanopartikel ke, atau saya dapat novel resin yang saya boleh patentkan ataupun telah patentkan ataupun akan patentkan benda-benda ni. So daripada produk yang saya dapat ni, saya kena tengok application produk ni ke mana. Katalah saya dapat hydrogel, mungkin saya boleh buat hygienic product untuk absorption material ke, untuk growing media ke, untuk healthcare ke, untuk wastewater treatment ke, banyak benda boleh buat. So dekat situ saya boleh tahu produk saya tu nak pergi ke mana. Ataupun katalah saya ada satu solution, mungkin saya ada new solution yang boleh dissolve a certain material. Okay, for what? Katalah saya buat ionic liquid ke dan sebagainya, dia boleh dissolve certain things yang boleh bagi towards the end, boleh bagi a good product. So saya nak fokus bukan produk tu, saya nak fokus kepada solution saya, nak upgrade, enhancement of that particular solution. So untuk what application yang specify benda tu. Ataupun katalah satu saya ada nanopartikel, so saya tahu nanopartikel tu boleh digunakan untuk buat bateri ke, ataupun boleh buat untuk buat sensor ke, ataupun boleh buat untuk solar system ke dan sebagainya. Saya tahu apa application dia. Ataupun saya kata resin. Saya kata resin saya, kalau bioresin ni saya mungkin boleh buat untuk composite material. Bila saya buat composite material, mungkin boleh buat panel products untuk pintu ke, untuk apa-apa. Ataupun mungkin boleh buat resin tu boleh digunakan menggantikan resin yang sedia ada yang petroleum based. Mungkin nak buat otomotif lah kata. Car bumper ke, ataupun front and rear ke dan sebagainya. Banyak benda. So maknanya bila you ada satu produk tu, ask yourself, benda yang you dapat ni, end product tu boleh pergi ke mana? Okay, bila end product boleh pergi ke mana, sama ada you nak propose untuk naik skalakan bahan yang you dapat, ataupun nak menghasilkan produk yang baru tersebut untuk prototype. Nak buat satu prototype untuk produk yang baru tersebut. Daripada yang ada ni. You nak mold ke, nak buat apalah untuk menghasilkan. Sebagai contoh, katalah kata you buat hydrogel tadi, saya nak proofkan dia boleh guna untuk wastewater treatment. So saya dah ada data absorption. boleh. Okay, FRJS tahun 2021 boleh digunakan kalau dah complete. Tahun 2019 pun boleh, 2018 ke whatsoever, kita masih ada data. Yang penting ada data. Data, ada publication yang menunjukkan benda tersebut telah selesai.
all data, kat mana saya kata saya nak gunakan this one untuk wastewater treatment, all data on absorption and preparation dah complete. Saya dah ada semua data-data tersebut, so saya nak kata, oh selepas ni saya nak buat gunakan this hydrogel ni, saya nak try dia. Kalau saya buat satu chamber untuk wastewater treatment, konsep tu boleh tak? So maka itu adalah TRL 3. Okay. FRGS tak perlu kepada KPT punya evaluation, PRGS je yang perlu. As long as kita dah complete, dah habis, dah hantar surat akhir, surat akhir yang mengatakan kita dah habis, dah hantar laporan akhir, dah cukup, dah complete. Hanya PRGS, LRGS, TRGS yang kena ada presentation akhir yang menunjukkan bahawa dia complete. Tapi dekat sini dia minta PRGS saja. TRGS, LRGS dia tak nyatakan, mesti dah mendapat keputusan. Kemudian resin, sebagai contoh saya ada resin, saya nak buat komposit. Mungkin saya nak buat molded. Saya tak nak upgrade, tak nak upscale resin ni, tapi saya nak buat satu molded automotive body. Mungkin from back ataupun rear kan, untuk bahagian tu. Front bukan from ni. Front or back rear of the car. So data untuk komposit ni dah ada, yang mana saya guna glass fiber dengan natural fiber, saya guna elastomer dan sebagainya. So saya nak gunakan dia bila nak buat otomotif ni. Boleh tak? Mana saya nak mold lah benda tu untuk dapatkan satu prototype yang baru. Andai kata resin ni saya nak buat upscaling pun boleh. Nak upscale towards the end, saya akan pergi kepada satu company untuk nak gunakan dia sebagai katalah plywood. Use in the plywood untuk validate untuk that plywood punya in the real environment. So TRL 4 ataupun 5 dekat situ. Ataupun katalah saya nak buat skala naik. Ini pembuktian konsep lah, proof of concept mana TRL 3. Katalah saya nak buat skala naik TRL 5, 4 ataupun 5. So data dah complete dari past research. Saya nak naikkan hydrogel tadi daripada 500 ml kepada 5 liter sebagai contoh. Ataupun saya nak buat daripada hydrogel yang saya, cellulose solvent yang saya tadi, ini upscaling of hydrogen ni, upscaling of the solvent lah yang digunakan untuk hydrogel tadi. Ataupun saya nak menggunakan solvent ni menghasilkan continuous fiber daripada 9 mil syring menggunakan 1 liter continuous purging untuk nak buat sebagai benang yang panjang. Pun boleh juga, okay. So, untuk yang clinical testing ni, saya tak boleh nak cakap banyak sebab it is not my area. Tapi kena tanyalah bahagian teknologi kesihatan. Kita ada satu yang ditolak. Berada di bawah STG, dia nak buat clinical trial. Ditolak sebab dia tak ada dalam fundamental issue dia, tak pernah buat langsung clinical menggunakan blood ke dan sebagainya. Dia terus nak buat clinical trial. Tak boleh, kena ada sekurang-kurangnya you buat animal testing ataupun human plasma ke dan sebagainya, dah test benda tu berjalan dengan baik, lepas tu baru you boleh buat untuk small for clinical trial. Tadi apa soalan tadi? Macam mana saya nak buka soalan tu? Nanti saya jawab soalan yang tadi tu, saya dah terlepas tadi. Okey, kemudian ujian lapangan, katalah sebagai contoh you ada sensor, data dah sufficient, you nak pergi buat dekat wastewater plant dekat katalah Indah Water, Air Selangor dan sebagainya. So you boleh menggunakan, minta untuk pergi this wastewater center. Kita ada case yang dia nak test the battery, how long the battery boleh berlaku. And then kita ada juga case yang air sensor yang nak pergi nak test dekat 4 station yang highly contaminated. Ini adalah ujian lapangan. So you boleh plan apa yang you nak buat. Okay, preparation ni title, dia start dengan title, mesti show the TRL level daripada title ni, enhancement ke atau validate something ke ataupun you nak upscale something ke. Kalau boleh dia to show the TRL level, itu paling penting sebab kita boleh guide. Tapi kalau macam nampak properties of whatsoever tu nampak sangat fundamental, terus kena reject. Markah untuk bahagian rejection tu tinggi, dia tak reject, boleh reject macam tu je, dia kena bagi markah. So bila dia bagi markah kurang daripada 5, automatically fail keseluruhannya. So objektif bukan fundamental. Objektif kena ada macam development of something, enhancement of something, upscaling of something, clinical, fieldwork dan sebagainya. Nanti kita akan pergi beberapa perkataan yang boleh digunakan sebagai objektif. And then research background is good to have with the statistics, especially sekarang ni dah ada literature review. Dulu tak ada literature review. Sekarang dah ada, dalam saya check dalam proposal ada literature review. Dulu hanya ada research background saja.
So bila ada literature review, start with statistics, kemudian past research untuk you punya research background, past research to show fundamental issue has been resolved, and then cite reference from your own work. Bila you nak buat upscaling tu, apa-apa yang you dah buat dalam makmal dan sebagainya, cite all of your paper. Jangan cite paper orang lain. Kalau you cite paper orang lain, paper you tak cite langsung, maknanya you are depending on other people's work sedangkan you tak pernah buat benda tu. Okay? Dan yang related. Related tu untuk nak enhance you punya bila kenaikan tu, masalah-masalah yang mungkin berlaku, problem statement based on other people punya finding lah sebagai contohnya untuk proof of concept. And then methodology reflect TRL level. Kalau kita tengok dalam you nak buat upscaling, you menggunakan 50 beaker 100 ml, itu bukanlah upscaling namanya. Itu you memperbanyakkan benda tu. So kita bila upscaling ni kita nak tahu bila you naikkan daripada 100 ml pergi kepada 1 liter tu apa masalah dia. Macam mana you nak solve problem tu. Tapi kalau you nak upscale dengan 100 liter jadikan sampai 50 bekas 100 liter, itu bukan upscaling namanya. Itu masih membuat benda yang sama, tak perlu pun. Yang itu confirm dah work with 100 ml. Cuma kita nak tahu bila you upscale tu, itu yang permasalahan you kena solve kan bila you upscale benda tu. Testing analysis based on proposed objective. Janganlah buat analisis sampai kita tengok sampai 200 sampel, 100 sampel sedangkan you dah fix kan? You dah fix parameternya, dah fix temperature. Takkan sampel masih lagi nak run SEM sampai 50 sampel. Okay? SEM mungkin 1-2 sampel je yang diperlukan ataupun mungkin maksimum 5 sebab kita akan run SEM picture yang terbaik saja. Nak dapatkan benda yang terbaik dan sebagainya. Ataupun tensile. Kita akan lihat kepada properties yang bagus, barulah kita akan run experimental tu dengan baik lagi dan teruskan lagi bila kita nak upscale benda tu, membetulkan, improvise balik semula ataupun kita rerun balik semula projek tersebut. Okey, disebabkan saya dah boleh buka tahun ni, kalau you buka PRJS 2024, dia terus tulis dekat situ, penyelidik tidak dibenarkan memohon mana-mana grant penyelidik KPT melalui MyGrant kalau dia tak pernah mengisi laporan prestasi RMC dalam modul pemantauan sistem MyGrant, tidak menghantar laporan akhir yang lengkap. Automatically you tak boleh buka benda ni. Okay, so ini tak diurus. So dia akan check. Bila you apply, kalau katalah you boleh masuk pun, tapi kalau katalah dalam MyGrant you tak ada laporan akhir dan you tak kemukakan modul pemantauan dalam MyGrant, automatically you akan tak boleh memohon dekat sini. Sistem MyGrant akan validate setiap bulan Februari dan bulan Ogos. So maknanya semua orang yang belum mengisi MyGrant punya prestasi, buka MyGrant dan betulkan. Letakkan, buat proposal ni, tapi betulkan, masukkan semua laporan-laporan akhir dan sebagainya yang diminta oleh KPT. Laporan semasa, laporan akhir dan sebagainya lah. So that bila bulan Februari ada, dan MyGrant akan validate benda tu. Bulan Februari akan validate. So bila katalah kita buat pemantauan di peringkat KPT, you tak ada, technical knockout dari sebab you tidak upgrade ataupun tidak mengemukakan laporan tersebut. Okey. Kemudian you buka, dia ada application kan, application details dekat sini. Show the TRL level. Sebagai contoh, tajuk dia development of something, enhancement of something, upscaling clinical, ataupun nak buat sesuatu in the real environment at whatsoever lah. Katalah menggunakan berapa volume water dan sebagainya. So dekat sini kalau you isi, automatically yang ni akan terisi daripada kalau you masa you nak submit nanti, yang ni automatically akan terisi. Okey. Contoh saya terus bagi contoh untuk katalah title propose TRL level ni. Okay, saya tunjukkan tahun 2019, yang ini yang saya hantar nampak tak, regenerated cellulose magnetic spinning fiber from all empty fruit punch dah dapat PRJS 2 kali sebelum ni pun, yang ini pun kena reject. Ball rejection is nothing Prof Sarani pun kena reject, is nothing. Jangan benda tu menyebabkan you down. So rejection is nothing. Kadang-kadang kita buat silly mistake dan kita tak perasan. So dekat sini reject sebab the title is so general, tak tahu TRL mana yang you nak minta. Okay, itu satu. Mungkin markah, dia bukan reject, markah ni rendah.
Yang kedua ialah saya meletakkan di bawah teknologi engineering, green technology. Domain saya silap dekat sini. Walaupun dia tak nampak dekat sini di mana greennya. Sedangkan saya nak fokus kepada solvent yang saya pakai untuk green. Sedangkan dalam projek ni saya nak buat wet spinning fiber. Saya nak buat fiber. Tapi saya tak fokus kepada green tadi, enhance of the green solution. So that's the reason kenapa dia ditolak. Walaupun niat murni saya ni memang bagus, memang menggunakan green technology. Tapi arah tuju tu tak betul. So maknanya dekat sini tak boleh berada di bawah domain teknologi and engineering. Kalau saya nak apply satu lagi, dia mesti berada di bawah STG dan subdomain di bawah material science. Balik semula asal lah. So mana saya balik semula kepada saya punya baik. So masa tahun 2019 dia buka 2 kali. Satu bulan Februari, satu lagi bulan Julai sebab duit lebih banyak. So saya pun apply the second one. Nampak saya tukar development and upscaling of continuous wet spinning regenerated cellulose fiber via pre-cool methods. Saya highlight nampak dekat sini development and upscaling. So nampak TRL tu apa? Panel nampak tak? Oh dia sekarang ni nak develop benda yang baru ni dan dia nak upscale benda tersebut. Dan domain pun saya tukar pure applied science dan material science. Okay. Kemudian you akan so dekat sini update your profile sebab sini markah markah akan diberi kepada bahagian untuk competency of leadership tadi. Kemudian dia ada domain, ada MSTIE, SDG. Ini yang saya kata related industri ni lah. Kalau saya akan letak dekat sini MPIC ya, Kementerian Perdagangan Komoditi dekat sini. Sebab saya menggunakan KNAF. Kemudian nampak tak fundamental research, masukkan percentage of contribution berapa banyak. Katalah you ada GGPM ataupun you ada GUP, okay, atau you ada FRGS, katalah hanya contribute 60%. Lagi 40% tu adalah contribution daripada grant saya. Grant FRGS ni you sebagai ketua, tapi lagi 40% daripada grant saya yang mungkin saya study untuk benda macam ni. Dan you adalah co-researcher untuk grant saya co-researcher atas grant you. So you nak combine yang kedua ni, boleh So apa yang berlaku ialah nampak tak dekat sini ada research grant. So letakkan dekat sini source, nama grant tersebut, percentage contribution 40%, katalah atas 30, 70, bawah 30. So nampak strong lah. GGPM you mungkin dapat 40,000. Tapi grant saya ni dapat, katalah saya dapat 100,000. So very strong lah you punya apa tu fundamental study tu. Kemudian nampak dekat sini attach final report. Sama dengan yang atas juga. Final report kena attach, tunjukkan benda tu adalah mana surat daripada RMC lah. Okay. Lepas tu kemudian dia ada satu lagi surat final report you. Kemudian final report ni kalau UKM senang you ambil daripada laporan akhir. Dalam CRIM tu, print laporan akhir tu masukkan dekat situ. RMC validation, yang ini PIK kena keluarkan surat. Inovasi UKM kena keluarkan surat bahawa projek ni telah tamat ataupun RMC lah. Saya tak rasa PIK keluarkan surat. RMC akan keluarkan surat sebab projek ni daripada RMC, daripada CRIM. So CRIM akan keluarkan surat, pengarah akan sign, attachkan dekat sini. Siapa project leader dekat sini? Prof Sarani. Kena ada surat daripada saya. Saya kena buat satu surat kepada you membenarkan you menggunakan data-data yang ada pada saya untuk memohon projek PIT-RJS bagi contribution part of the bahagian tersebut. Dulu tak ada, yang ni baru attach daripada appointed project leader. Sama jugalah kalau yang ni katalah contribution 10%, yang ni lagi another how many percent, you boleh combine keseluruhannya. Mungkin projek yang ni study on rheology, projek yang ni study on the mechanical strength, something like that lah untuk orang lain pula dan sebagainya. Okay, kemudian ada researchers dekat sini, you kena masukkan dia. So you ada RO, pastikan RO you ada account dalam MyGrant. Postdoc pun ada account dalam MyGrant, pastikan dia update semua dia punya CV, penerbitan dan sebagainya. You boleh maximum number of 5 co-researcher, similar expertise from a similar university, sekurang-kurangnya seorang daripada similar university. So pastikan dia orang ni update sebab nanti bila kita nak tengok competency of the workers dan sebagainya, co-researcher kita akan buka
profil setiap seorang, menunjukkan macam mana. The first tengok H-index, the next one kita tengok publication, lepas tu kita akan tengok berapa grant dia pernah ada ataupun dia pernah run an eksperimen ke tidak. Kalau semuanya kosong, dan markah akan teruk kat situ. Sebab kalau boleh kita nak yang ini paling senang lah, dapat full mark, kompetisi of leader, project leader pun full mark, so agak mudah memohon. So dekat sini kemudian dia kata research project has been completed. Yang ini dia akan ambil daripada profile kita. Automatically dia akan siphon masuk ke sini. So pastikan apa yang you buat yang telah dalam profile tu betulkan dekat sini. So nampak tak dekat sini masih lagi 2024 dia dah update So yang ni yang lepas sepatutnya sekarang ni 25 bulan 8. So dia tak update lagi, bulan Februari ni baru dia akan update. So bahagian ni akan automatically akan bertukar. So saya kena check balik semula profil saya untuk updatekan benda ni. Kemudian kita kemas kini yang ini. So you kemas kini, bila dia keluar banyak. Terlalu banyak. So what you have is, dia akan automatically akan tick benda ni. So you untick mana-mana yang tak berkaitan. Sebab hanya projek PRJS yang berkaitan sahaja yang akan ikut benda ni. Okay? Untick yang mana yang tak ada keperluan. Sebab kita tak nak ada lebih kurang 20 projek. Tapi yang betul-betul ada keperluan dengan PRJS ni ada 3 saja. Sebab profil dia tak tengok dekat sini. Profil you, yang ni part of it menunjukkan bahawa you pernah buat projek tersebut. Tapi the most dia akan pergi kepada profil asal. So untick, okay. Research project have been completed and ongoing related to the proposed prototype. Yang related ni, yang related sama ada dia ongoing ke atau yang dah habis lagi dan sebagainya, related to the current one. Okay. So kena pasti sumbangan kena pasti penyelidikan yang lepas sekiranya sumbangannya tak penuh 100%, patent yang telah difailkan menggunakan sebahagian daripada projek tersebut. Publication pun tick publication yang berkaitan dengan projek sahaja. Okay. Kalau publication tu tak ada kena-mengena, nak nampak banyak dan sebagainya, mungkin kita akan tengok satu-satu lah. So the moment you make one mistake, letak semua, dan panel akan kata bahawa dia akan kena check dengan thoroughly satu-satu. Kena ingat PRJS pemohon dia tak ramai. Bila pemohon tak ramai, saya mungkin akan dapat 5 proposal macam tu. Kalau FRJS saya mungkin dapat 30-40 proposal. So 5 proposal saya boleh ada masa nak check satu-satu dan sebagainya. Lepas tu intellectual property standard kan, yang mana yang berkaitan. Kadang-kadang ada part of the yang you buat tu dekat patent ni, ada yang you buat tu ada patent satu lagi dan sebagainya. So tandakan dekat sini. And then dekat sini kata executive summary. Okay. Untuk executive summary ni follow mention. Kalau dia kata mesti ada current scenario, problem to the current scenario, solution, working principle, advantage solution, ikut apa yang diminta untuk dalam executive summary ni. Kemudian you ada research background, problem statement, description prototype, state of art. So research background ni yang saya katakan tadi, research background ni maknanya sebagai contoh dekat sini saya buat executive summary, yang ini adalah rejected. So kena check betul-betul. Bila dia baca tu, what is the current scenario, macam mungkin tak nampak. So yang ini adalah executive summary saya yang working principle behind the solution and advantage dia nampak dekat sini. Saya nak upscale, show the high turbulence coagulant, to observe cellulose dissolution dan sebagainya. So mention dekat sini, you nak buat upscale ke, you nak buat prototype ke, you nak validate sesuatu ke dan sebagainya. So untuk research background, problem based, impact orientation, value added, cite your own work. Untuk yang ini problem research background ni, output from the past research combine more than 2 project which is contribution to this particular project pun you masukkan dekat sini. So sebagai contoh inilah yang saya buatkan, dan citation daripada 1 sampailah 14, 19 semua ni adalah daripada my own work. Dan saya nyatakan pattern proses tersebutnya, past history saya cite. Okay. Kemudian dia ada satu lagi dekat sini, problem statement. Problem statement ni bukan nak selesaikan satu dunia. Problem statement ni adalah problem yang berkaitan bila nak melakukan penyelidikan PRJS ni. Contohnya mungkin bila you upscale kan, homogeneity, dispersion, dissolution,
ataupun you buat composite mungkin strength dia nak study masalah strength ataupun distribution dan sebagainya lah. So you kena relate dengan research question dan juga objektif yang you nak bagi ya untuk bahagian ini. Ini sebagai satu contoh problem statement yang ni kena reject Okay. You kena highlight problem statement to fit either one scope proposed gathered from previous research ataupun problem statement normally shows the past research has completed. Yang ni daripada saya punya first proposal yang rejected. So yang ini yang accepted. So saya letakkan effects of degree of polymerization, slow process bila you guna acid, coagulant temperature and turbulence. Bila you increase buat upscale, and then it might affect the formation of fiber, physical, mechanical properties, homogeneity daripada 10 mil nak pergi kepada high end. So banyak benda lah. So these are the problem statement yang you highlight based on your PRGS. Bukan nak solve ada problem untuk yang dah sedia ada ni, kalau you nak upscale, apa yang you rasa? Problem statement for that. Okay. Untuk literature review, cite your own work, past research and current scenario. Research yang ada sekarang ni macam mana? Kalau apa berlaku. Dan untuk literature review ni baru dulu tak ada. So literature review ni kalau boleh start dengan statistik. Statistic of the current products. And then development cost, if possible do not ask more than 500k. Ada orang letak sampai dia nak minta lebih daripada 500 dan sebagainya. So dia akan tanyalah. So kalau katalah PRGS tak boleh bagi you lebih daripada shilling tu, mana dapat duit extra. So kena, kalau dia kata minta ada daripada industri, so mana masa you buat presentation tu, industri kena datang tau. Kita akan tanya industri, you nak support ke lagi 100,000 yang tak cukup ni? Kalau katalah dia terima, dia dapat 500k dan sebagainya, ataupun ada kekurangan, dia dapat 500k, ada beberapa bahagian yang kita terpaksa buang sebab mungkin disebabkan oleh dia ada letak dekat situ perjalanan yang mahal dan sebagainya, ataupun kita buang ada beberapa equipment yang tak digunakan. So kalau industri kata okay, then you akan dapat lah. Okay. Provide activities potential funding. State lah potential funding untuk yang pre-commercialization tadi kan. So nak kata mungkin daripada dana inovasi UKM ke, you akan apply TED2 ke, MyLab ke, CREST ke, dana industri ke, Yayasan Petronas ke, apa sajalah letak dekat sini. So objektif jangan berbentuk fundamental. Tak boleh kata evaluation of mechanical properties at different parameters of temperature ke dan sebagainya. So kita nampaklah banyak sangat variation of you punya parameters yang tak settle. And then methodology should portray fundamental study, variation of parameters, variation of materials or solvent. Should not, tak boleh ada, should not portray. Tak boleh kita nampak dekat situ masih ada lagi pada suhu 120, 150, 180 dengan keadaan masa pengacauan adalah daripada 10 hingga 60 minit. So memang confirm you akan kena reject. So activities pun akan melihat kepada TRL dan biasanya kita akan tengok activities ni dengan bajet. Tahun pertama you minta berapa, tahun kedua minta berapa. Tengok tahun pertama yang you minta tu sebenarnya bajetnya adalah pada tahun yang kedua. So begitu juga dengan milestone pun kita akan tengok milestone tu masih lagi melihat kepada fundamental atau tidak. Dan kemudian you kena namakan prototype apa, you nak buat car bumper ke, you nak buat kalau prototype tu kita upscaling of something ke, ataupun you nak buat fiber ke dan sebagainya. So you kena namakan prototype dan describe prototype tersebut. Okay. And then TRL 3 hingga 5 je, letak 6 je habis 6, 7, 8 memang habis 2 pun tak boleh, 3 atau 5 saja. Expected technology readiness level bila dah habis buat benda ni. Ni adalah objektif Objektif bahagian sini objektif B ni. So objektif you can say to develop whatsoever, to design, to evaluate, to model, to simulate, to compare, to validate, to test, to determine, to optimize, to scale up, to prove, to fabricate. Okay. Dan semua objektif ni walaupun dia develop ke whatsoever, towards the end dia tahu boleh measure. Measurable tapi dalam keadaan TRL 3 hingga 5. Dia tak boleh
objektif yang you rasa you tak boleh measure benda tu. So methodology is robust and will enhance commercial viability. So you kena bagi tahu lah, bila you tengok kepada upscaling ni, you tahu, oh it shows that PRJS scope. And then dia tengok dah tak ada lagi dah fundamental, dia dah state dah temperature berapa, semua dah bagi tahu dah. Dia tak ada kata daripada -10 to -15, tak ada, dia fix -15. Lepas tu method can lead toward commercial viability. Maknanya kalau orang nak upgrade ni, nak upset ni daripada 25 reaktor ni, dah boleh dah pergi kepada pre-commercialization untuk pada bahagian ini. Boleh pergi kepada TRL 7 ataupun 8. Untuk daripada sini boleh pergi 7 dan 8 dah kalau habis. And then dekat sini show prototype. Dia tak nampak lagi. Instead of saya kata nak buat daripada 100 mil ni, saya kata 50 beaker of 100 mil solvent. Confirm takkan dapat lah benda tu. Sebab dia basically you tak dapat nak upscale-kan benda tu. You memperbanyakkan saja tapi you bukan upscaling. So ini method yang saya tulis lah. Sebagai contohnya, menggunakan previous method yang kita dah file. Sebab tu bila saya letak trade secret lepas sebab saya dah filekan benda ni. Dan kemudian method resolution pun is another Malaysian file. Malaysian ni dekat sini. Dah dapat dah nombor file tersebut. Dan kemudian saya nak fabricate. Nampak tak? Setting up and fabrication wet spinning system. Bila saya minta bahan-bahan untuk fabrication, dia takkan reject. Sebab saya fabricate sendiri benda tu. Dan kemudian saya bagi tahu ni adalah benda yang saya nak adjust. Problem statement dekat sini lah. So pH meter, capillary attach, semua-semua ni untuk nak control pH dan temperature of the media bila kita upscale kan benda tu. So bila saya minta capillary pH meter, saya minta capillary thermometer dan sebagainya, dia takkan buang sebab benda ni dah ada dalam method. Kemudian saya meletakkan dekat sini cellular resolution in 25 liter reactor dan maintain pada -5. Dia tak ada lagi dah between whatsoever tengok temperature dan sebagainya. And then only test the product from upscaling. Regenerated fiber will be tested. Okay, strength, surface of the fiber. So maknanya dekat sini saya akan ada strength punya analysis dan di bawah SCM analysis. Scanning electron, tengok dia punya property saja. So then menggunakan EFB dan kenaf, okay, untuk for the future making of woven textile. So ini saya tunjuklah wet spinning setup equipment yang kita nak bina. Continuous, okay, dan pergi untuk menghasilkan dan kita akan upscale kan untuk bahagian solvent ni, tapi yang ini adalah proof of concept. Untuk continuous, untuk proof of concept dah dapat, tapi continuous is TRL 4. So dekat sini dah ada intellectual properties, janganlah. Do not overpromise dekat sini. Publication pun dan overpromise. Sebab nanti KPI ni lekat pada you. Okay. Yang ni version baru. Nampak tak? Total number of RO dengan RA. Kalau RO mungkin gaji dia 3,000. RA mungkin gaji dia lebih rendah lagi daripada RO. So remark dekat sini. Dan remark dekat sini state kalau you need more than RO. Untuk apa RO nak buat? Remark dekat sini, apakah tugas-tugas RO tersebut. And then impact quadruple helix dekat sini, state and use of the product for society, academia, government, industry, relate to the government agency dan juga government policy yang ada sekarang ni. Okay, masukkan. Sebab dia nak semua dekat sini, so kita nak ada contribution semua orang. And then application for pre-commercialization fund, lepas tu you bagi tahu lah, you dalam proses sekira benda ni mendapai kepada tahap TRL 5, so you akan apply dana inovasi university ataupun TED 2, something like that lah. So you state dekat situ. Import code Felix tu, okay, dan juga application fund. Access of equipment ni sangat penting. So semua equipment yang diperlukan di dalam membangunkan PRJS ni kena state dekat sini. Kalau equipment tersebut tidak berada di UKM, kena state sebab kita nak tahu belanja perjalanan nanti, kita nak kira. Kalau katalah you dekat situ, you kata you perlukan certain, nak pergi MIMOS. Alat tu ada dekat Malaysia, you nak buat bateri dekat MIMOS ke, nak buat apa-apa dekat MIMOS, berapa kali perjalanan ke MIMOS dan sebagainya. So you kena state alat tersebut berada di MIMOS dan surat MIMOS dekat bahagian additional info ni,
surat daripada MIMOS kena ada sebagai collaborator. Kita ada satu kes yang kita terminate PRGS sebab dia nak buat eksperimen tu dekat salah satu agensi dan dia tak ada surat collaboration, baru nak apply. Tapi dia lepas sebab hari tu dia kata dia boleh buat dekat makmal dia, rupanya tak boleh buat dekat makmal dia, tak cukup dengan apa facility, so dia nak kena buat dekat tempat yang lain. Dan dia baru nak apply, dia dah masuk tahun kedua, baru nak apply surat tersebut. So kita terpaksa terminate, memang projek itu tak berjalan dengan baik dan kita akan pergi lawat kawasan, melawat tapak dan sebagainya, dan projek tersebut will be terminated untuk that, for that reason. Ada yang kat lawat tapak tu maknanya dia dah bermasalah tapi masih boleh lagi membantu. Biasanya panel tak akan penalize you for unnecessarily. Dia cuba membantu tapi kalau kita rasa memang dah tak boleh dan duit baru pakai 5%, dan dia nak teruskan tapi dia minta lagi tambahan masa lagi 1 tahun, maksimum 6 bulan je, minta lagi 1 tahun dan sebagainya, so you akan being terminated. So sangat penting sekarang ni dengan masalah yang sedia ada yang kita dah pastikan, so kita akan pastikan dan akan bertanya mana surat collaboration yang menyebabkan bahawa you boleh pakai makmal dia dan sebagainya. So dekat sini sangat penting state all equipment available, owner is very important, relate to the budget also location, sama ada you adalah owner tersebut. Kalau katakan saya kata makmal selulosa, so mana saya punya owner dia. Kalau owner dekat sini tak perlulah you membayar. Kalau ownernya adalah krim, RMC dan sebagainya, then you kena bayarlah because of sebut harga daripada krim kita akan masukkan dalam bahagian bajet tadi. So ini bajet So RO you boleh letak 3,000, RA mungkin 18, around that. So you masukkan so seorang ataupun 2 orang ni tahun pertama ataupun tahun kedua lah. So dia kena tengok apa yang you klik. Kalau you klik 2 tahun, dia akan keluarkan satu lagi untuk tahun yang kedua. Kemudian total maksimum dia dah siap 72,000. Oh, dia ada bagi shilling walaupun dia tak tulis dalam garis panduan, tapi dekat sini dia dah letak, maknanya you tak boleh lebih daripada 72,000. Kemudian travelling, kehadiran ke pameran, tujuan lawatan dibenarkan tidak membawa produk, so you boleh masukkan dekat overseas ni, travelling dekat sini. No conference, no whatsoever untuk dekat sini. Kalau kau nak pergi MIMOS, tulis dekat sini. Ke MIMOS, testing dekat SIRIM untuk dan sebagainya tu letakkan dekat sini. So purchasing 27.0 comply dengan TRL level. So bila kita tengok dekat resource material supply ni, nampak tak dia kena itemize satu tambah. Chemicals, bagi nama chemicals yang you nak beli, kemudian masukkan sebut harga dekat sini. Add, nampak add tu maknanya masukkan dia punya sebut harga. Apa benda yang you nak beli semua sebut harga. Maintenance and repair, you nak repair apa dan sebagainya, masukkan sebut harga. Vote 29 dan vote 28 involve equipment maintenance, kena comply. So kita tengok daripada 28, kalau 28 katalah you nak membangunkan ataupun nak calibrate you punya FTIR, 29 you kena bayar FTIR, kita akan buang benda tu. Sebab either one, maknanya calibration akan buang, you hanya bayar maintenance saja. Kita tengok mana yang murah. Kalau murah adalah dengan katalah you calibrate FTIR tu RM1,000, you punya servis bayar adalah katalah RM5,000, kita buang RM5,000 sebab you dah calibrate you punya FTIR. Lebih kurang gitu. So jangan benda tu bertindan. And then kalau katalah you minta patent, you boleh letak 15K. Tapi kalau you tak letak you punya KPI tu sebagai output patent, so tak boleh letak dekat sini. And then kita ada short term cost 5%, short term cost mesti yang related lah. Consultancy, services dan sebagainya dekat sini lah. Okay. Accessory, equipment maximum 40%, dan yang ini mesti relate dengan methodology you tadi. Benda yang you nak beli dan sebagainya. So kemudian dia ada siap dia dah you nak isi tu dia dah bagi dah benda ni, apa benda yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dan sebagainya. So kalau you minta lagi tak tahulah sebab dah ada dah dekat sini, not permitted, professional membership, semua dah siap tu. Dia bagi tahu lagi sekali supaya you tak mengulang lagi benda tu, okay? Okay, this is one research assistant allowed to be appointed at the beginning before the
graduate assistant is appointed. GA tak boleh okay. Yang ini dia buat sebagai overall patutnya GRA tak dibenarkan Okey, yang ini pula apa tu? Patent. Patent search macam biasa, isi dekat sini untuk menunjukkan bahawa peningkatan pada patent tersebut. Kalau patent tu makin berkurang tahun ke tahun, kena jelaskan kenapa pengurangan. Lepas tu kita nak kena tengok dekat patent ni dia ada markah untuk future, dia punya how much dia boleh ni pada masa akan datang. So what happen is that you can tengok dekat situ berapa company yang interested on this particular patent. Ada listkan semua-semua company dan sebagainya, dan masukkan patent pada bahagian patent search tu data peningkatan dan sebagainya, patent-patent yang berkaitan yang bertambah. Industrial linkages masuk dekat sini, tick, dan kemudian attach file untuk industrial linkages dan collaborator, dan risk assessment bagi tahu dekat risk ni. Risk ni sangat penting. Kalau katalah nak buat satu alat, nak minta dan sebagainya, alat tersebut tak dapat diluluskan, maknanya you memohon supaya bajet untuk bajet tersebut dinaikkan untuk vote 29 dan sebagainya, sebab ini sangat crucial. So kena bagi tahu. Kalau ini tak diluluskan, nak pergi ke mana? Technical tu macam mana? So kalau macam hari tu kita tak terfikir langsung COVID kan. So bila kita letak timing tu semuanya low ataupun medium, tak ada kata high sebab kita tak pernah terlibat dengan COVID. So sekarang ni kalau katalah ada yang kita rasa pada masa akan datang ni mungkin akan ada COVID 2023 ke, na'udzubillah kan, ada apa-apa lagi dan sebagainya menyekat kepada pembelian. Dulu bahagian teknikal ni paling teruk sekali. Pembelian tak boleh dan sebagainya kan. So justify unless kalau ada break ataupun ada masalah untuk purchasing, pandemic dan sebagainya. So dia kata consider lah pandemic, travel ban, social distancing dan sebagainya lah. Dulu tak ada benda ni. So okay, product market plan yang ni bermula 2022. So market plan ni adalah kalau lihat kepada market plan, strategy that company will use to market its product to the customer, identify target market, adjust ongoing basis, digital marketing ke mungkin menggunakan ads, TV advertisement, marketing plans dan sebagainya. So dekat sini you kena melihat kepada product size. Okay, focus on product size, mission and value proposition, value promise to be delivered, products and branch of customer problem. Apa yang you rasa? Lebih kurang 500 dia tak minta banyak. Kalau my lab tu satu proposal tu business plan. Ini bukan business plan, ini marketing plan je. Application, how wide and potential yang ada. Market size je. You check you punya patent, you tahu market size dia besar, berapa company yang interested, the current market size, what is your target customer, how big is the market end use, and then future plan dia. How you nak move products ni, awareness, macam mana nak identify target market, customer, channel decision, how to promote, nak advertisement ke, strategy execution ke, campaign ke, metric that measure the outcome, semua ni. Ini semua yang diminta, product size, application, market size, what is target consumer dan future plan. So marketing plan berbeza dengan business plan. Dia tak minta business plan. Marketing plan ni kalau business plan dia detail. Business macam mana nak operate, function internally, kena ada goal, mission, value dan sebagainya. Tapi market plan is very simple, macam mana market tu nak pergi. Maka macam mana produk tu nak masuk ke dalam market. That's the reason dia benarkan you pergi kepada exhibition dan sebagainya. Okay, kemudian apa-apa attach dekat sini. Just attach. You dah attach dekat budget tu kan. Attach juga dekat sini, satukan semua dan attachment all of the cost. Kemudian attachkan lagi sekali surat collaboration dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas dekat sana, at least ada dekat sini. So attach apa-apa yang berkaitan. Okay, so bila kita nak evaluation criteria, kita akan lihat completion of fundamental grant, continuation of any grant completed, tak ada lagi fundamental element, ready for prototyping, development of prototyping, potential, size, track record dan postgraduate.
no postgraduate. Jadi kita akan mula-mula panel akan baca proposal secara keseluruhan. Dia baca keseluruhan dan dia dapat idea. Benda ni fit tak dengan TRL 3, 4 atau 5. Kalau dia baca keseluruhan, dia rasa masih ada lagi fundamental issue here and there, mind dia adalah to reject. Tapi kalau dia baca keseluruhan, dia nampak bahawa ini ada potential untuk bahagian 3, 4, 5 PRGS, mind dia is to help you how untuk nak lepaskan you kepada pembentangan. Itu je dua, antara reject atau accept. Sebab tu saya kata PRGS ni paling senang dapat duit. Either you kena reject ataupun you dapat accepted masa pembentangan. Pembentangan tu menunjukkan your competency of the leadership. So, kita akan tengoklah. PRGS tak ada you kata you nak buat untuk market survey ke, participate product exhibition. You tak participate tapi you pergi je kan. Attend conference, prepare postgraduate dan sebagainya. So, kita akan check kita akan check balik semula letter of intent. Kalau pakai email, ada case yang hantar email je, copy of email. Email tak accept. Evaluation. Kalau tengok dekat evaluation ni, markah yang tinggi pada metodologi. So, tulis metodologi betul-betul. Okay. 15. So, commercial viability dengan prototype development originality. The rest, experience, quality, capable project leader yang dapat full mark dekat sini. 5% you boleh dapat full mark dekat sini. 10% kalau you boleh tunjukkan macam mana you nak translate dan sebagainya dekat marketing plan tadi tu, you akan dapat full mark dekat sini. Yang the rest ni, 5 pun you boleh dapat full mark kalau you complete research background. Problem statement kalau clear pun dapat full mark. So bahagian yang susah nak dapat full mark, methodology, show commercial viability dengan demonstrate originality dengan development strategy. Ini agak sukar So kita pergi So evaluation title you nombor 1 completeness of research background dia akan tengok dekat bahagian ni. So 5%. Title show fundamental study, technical knockout fail mark for evaluation nombor 1. Maknanya markah dekat nombor 1 akan kurang kalau title tadi tidak menunjukkan PRGS. So evaluation nombor 1 you dah kurang dah 5% dekat sini. Worst kalau dia bagi markah tu 5/10, daripada 10 dia dapat 5. Maknanya the whole thing akan knockout. Jangan sampai the whole thing knockout. Kalau dia bagi 6, markah dia akan kurang teruk. 5% daripada 6 masih okey lagi, masih boleh bentang lagi. Okey, technical knockout dekat sini kita akan lihat service, whether dia contract full time. Kalau non-Malaysian ada tak lagi 2 tahun service. Tapi dia full time tak kalau dia contract. Okey. Dan kemudian kita tengok dekat sini evaluation nombor 1, complete of research background. Kita tengok dekat sini, tengok final report. Kalau final report tak ada, habis Yang attach, kita akan buka attachment, final report, kita akan buka RMC punya validation letter. Kalau tak ada technical knockout, terus reject. Maknanya markah nombor 1 akan jadi kurang daripada 5. Dia dapat 3/10. Habis the whole thing. Dia tak boleh 1 pun fail. Dia mesti 5, 6 ke atas. Dan kemudian kalau katalah 30% menggunakan data ataupun daripada project leader yang lain, surat project leader tu ada tak? Kalau tak ada, yang ini pun out. Because of kita tak boleh membenarkan you buat pendidikan yang orang tak setuju you menggunakan data dia. Okay? Dia akan knockout kalau tak related, tak ada letter daripada RMC, no approval letter from project leader. Penting yang ni. Okay. Yang ini selalunya you akan dapat full mark lah kalau pemilih calon-calon yang sesuai sebagai team. Evaluation nombor 8, appropriate of team leader, make sure project leader update profile, show their strength and contribution. Kalau yang ini adalah semuanya bagus, you akan dapat full mark. 10 markah, full 5% dapat. Kemudian bahagian ini evaluation of nombor 7, experience and qualification and capability of project leader dan juga termasuk past research pun dekat sini juga evaluation ni. So dia akan tengok bahawa you ada beberapa. Nampak tak dekat sini kalau you lihat saya ada satu FRGS 2019 KPI not complete which is not mine. Tapi yang ini akan memberi kesan kepada saya sebagai member dia. Tapi mungkin it depend on panel lah.
Kalau panel you rasa dia tak effect sebab you adalah member, dan mungkin dia akan bagi markah penuh lah. Tapi kalau panel merasakan sebagai member, you should have a contribution kepada yang ni juga dan dia akan kurangkan markah. So sangat penting. So yang ini kalau lihat kan nampak 2023 kan sepatut dah habis kan. So masih in progress. Yang ini pun masih in progress, in progress sebab my grant belum lagi update dan saya kena check balik semula, kena tukar kepada 2025. Macam TRJS ni dah habis dah. Bulan 8 tahun 2023 dah habis, sepatutnya dah habis. Dan sepatutnya progres dekat sini 100%. So pastikan yang ini sebab dia memberi kesan kepada project leader, capability of project leader nanti markah you. Sebab masih ada lagi in progress dalam keadaan project dah selesai. So check benda ni betul-betul update. So evaluation number 1, completeness of research background. So kita akan tengok banyak publication you yang related. Sebab kita suruh you tick kan yang related tadi. So banyak yang related. So you akan dapat markah yang banyak untuk completion of background. Dan nombor 7, experience, qualification, capability of project leader. So project leader dapat publish yang banyak. So all of this one contribute kepada evaluation. Kemudian pattern experience, dia akan bagi markah kepada nombor 7 dan juga nombor 1, completeness of the research background. Kemudian summary, problem statement clearly defined dekat bahagian executive summary. Kemudian dekat bahagian problem statement nombor 2. Kita akan tengok nombor 2 dekat bahagian untuk evaluation nombor 2, problem statement clearly defined dekat problem statement dan juga dekat executive summary. Research background kita akan bagi kepada nombor 1. Selain daripada yang lain tu, kita akan baca balik semula dekat nombor 1 markah research background. Untuk originality kita lihat untuk evaluation nombor 6, prototype development demonstrate originality and innovativeness. How do you spell out dekat sini? Then yang ini information similar product available in the market ni evaluation nombor 7. To show commercial viability. Maknanya kalau dalam market ada, maknanya ada permintaan dan sebagainya, market dia besar, so you boleh masuk dekat situ dalam market tersebut. Kalau market tak ada langsung, you nak masuk tu susah. Kecuali dia betul-betul niche yang diperlukan dan daripada patent tu ada certain company yang memerlukan benda tu. So then you kena justify dekat sini. Okey, yang ini evaluation nombor 7, translational potential. Sebab kita translational dari academia kan. Academia, publication dan juga IP. Academia, IP ni untuk industri. Kalau you nak IP nak menggunakan ini. Dan juga quadruple helix ni kita melihat kepada you punya siapa komitmen dia dengan you. Kementerian mana dan sebagainya. So bagaimana you meletakkan bagaimana benda memberi kesan kepada masyarakat, kepada polisi yang sedia ada dan sebagainya. So saya rasa untuk evaluation nombor 10 ni kalau you pandai menulis dengan baik bagaimana you boleh disseminate kepada stakeholder, then you will get full mark. And then literature review is nombor 1, completeness of research background. Dia akan bagi some overview apa yang you dah buat dan apa yang akan feature yang literature review yang terkini. Kemudian funding source, contribution, prototype of development. Prototype development ni kalau you ada another funding dan sebagainya daripada PIK ke inovasi. Objektif nombor objektif ni akan bagi markah kepada 5 dan 6 originality dan juga characteristic that you can enhance. So dia akan bagi markah dekat sini. Okay, dia akan contribute dekat 6 dengan 5. Dan technical knockout is objective or fundamental. So untuk description of methodology dia akan bagi markah 3 dengan nombor 9. Methodology is robust and will enhance commercial viability. And methodology you tengok sini dia contribute tak kepada prototype development. So dia akan lihat kat sini juga. Dan marketing plan ni dia akan bagi kepada nombor 4 dan nombor 5. Development show commercial viability. Prototype development strategy indicates that it can enhance. So bila panel baca, dia akan baca keseluruhan dan kemudian bila dia nak bagi markah, dia akan meletak kepada markah tersebut. So dah almost nak habis kan? Kita ada, okey, betul 10:30. So checklist semua researcher buat checklist.
termasuk juga internal UKM nanti, title proposal dalam skop ni, past research completed, background show complete of the past research. Ini yang penting untuk bahagian ni. Dah complete ke tidak? Kalau tak complete, you buat cantik macam mana pun akan been rejected untuk bahagian ni. Dan bagi saya lah, saya belajar daripada kesilapan saya sendiri, dan saya belajar daripada orang lain. Apa yang mistake yang dia buat supaya saya boleh memperbaharui benda tu dan belajar daripada yang lain. So, smart people learn from their mistakes. But the real sharp one learn from mistakes of the others. So, kita tengok kesilapan orang, kita tahu kita tak akan buat benda tu. Dan kita akan cuba improvise, memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. So, jangan rasa down. So, saya rasa being rejected is normal dalam proposal dan sebagainya. Daripada berapa proposal yang saya dapat tu, sebenarnya saya dah menghantar beratus untuk keseluruhan proposal. Sebagai contoh, LRJS saja untuk mendapat LRJS yang kedua, saya almost memohon LRJS setiap tahun. Baru yang saya dapat 2019. Lepas LRJS yang terakhir, so saya rasa almost every year saya apply. Dua kali ataupun 3 kali rejected. Dan kemudian alhamdulillah dapat. Kadang-kadang rezeki kita tak tahu. You just try your level best so that it can help you. So kalau ada apa-apa yang saya tertinggal daripada talk ni, mungkin boleh tanya sekarang lah, Cik Firdaus. Alhamdulillah, terima kasih Prof Sarani kerana memberi taklimat yang sangat berguna lah untuk bakal pemohon kita. Tapi sebelum saya buka kepada partisipan untuk bertanya soalan, saya baca soalan daripada Dr. Kalai ni. Saya sebenarnya saya sedang dapatkan jawapan di atas persoalan Dr. Kalai. Kalau kalau Dr. Kalai boleh betulkan kalau saya salah tanya, FRJS Prof Kalai dah tamat 2021. Tapi report dalam migrant tu KPT belum approve untuk kira completed lah report tu. Dalam status report FRJS tu masih lagi pending. Dia memang ada banyak lah, Prof Kalai pun ada rasanya dah hantar final report untuk PRJS, tapi masih lagi status dia pending di KPT. Boleh ke Dr. Kalai mohon? What you can do is, you buka PRJS tu, you boleh masuk tak? Yang saya dulu tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, maknanya boleh masuk lah. Kalau tak boleh masuk, minta RMC. Minta RMC, PIK, call BKPI untuk membuka kepada Kalai. Sebab dia dah habis dah. Dan dia dah hantar report dan sebagainya, dah hantar, kalau kata PRJS dia dah present final dan sebagainya, tapi masih belum buka lagi, tak boleh lagi masuk dalam PRJS. Maknanya RMC ataupun PIK contact BKPI, bagi ID number staff tersebut untuk membuka dia untuk apply. Boleh buat benda tu, sebab itu adalah teknikal saja. Tapi surat daripada RMC sangat penting untuk nak masukkan dekat situ. Dia yang penting boleh apply tak, boleh masuk. Kalau untuk sahkan FRJS, ini untuk makluman semua, FRJS yang dah tamat tu kena contact KRIM sebab KRIM dia punya pengurus di UKM. Kalau saya rasa Siti Aida yang uruskan benda tu kan. Sekarang ni siapa? Dekat KRIM dia ada orang je lah. So kalau tak silap saya, Atira akan pegang. Atira pegang, so far LRJS dengan TRJS memang dia handle. Sebab saya dah tak ada FRJS, saya rasa dia kot juga handle yang sama juga kot rasanya. So boleh kontak Atirah lah, siapa yang nak dapatkan surat dan sebagainya, nak apply, nak dapatkan surat, rasanya dia orang dah ada standard template yang dia masukkan je. Lepas tu so siapa yang tak boleh masuk siapa yang tak boleh masuk dalam sistem, terus kontak PIK, untuk PIK berurusan dengan BKPI untuk membuka sistem bagi mereka yang tak ada masalah dah ada sampai kepada laporan akhir. Okey, untuk persoalan daripada Dr. Sofia Hamzah ni, internal grant dah tamat akan tamat pada 31 Januari nanti. Boleh ke apply PRJS menggunakan internal grant tu? Jawapannya saya rasa tak boleh kan Prof? Tak boleh, dia kena ada surat RMC kata dah tamat. Dah ada laporan akhir, dia tak buat laporan akhir tak dapat lah, because tak ada surat RMC. Dia nak apply pun akan reject. Dia akan tamat sebab dia kata yang ni tutup bulan Februari kan, tutup Februari kan.
Tapi Betul. macam mana you nak apply kalau tak ada surat RMC kata dah tamat tu, tak ada. Sebab dia kena masukkan surat RMC tu dan telah menghantarkan laporan akhir. Bila surat tu tak ada, automatically akan knockout. Lepas tu ada persoalan pada Dr. Rosmawati, adakah pihak industri perlu membayar apa-apa percentage sebagai tanda komitmen seperti dalam geran? Tak perlu. Tak perlu. MyLab dia perlu. MyLab dia kena bayar 5%. Tapi untuk PRJS tak perlu, tapi wajib hadir masa pembentangan. Kalau masa pembentangan industri tak dapat hadir sebab kita benarkan dia orang online Dia tak dapat datang pun tak apa, tapi dia kena menghadirkan secara online pun okey. Sebab kita akan tanya industri viability produk dan sebagainya, kalau lepas ni apa future you dengan this particular product dan sebagainya, sebab ada markah dekat situ. Lepas tu Prof, ada persoalan lah semalam saya dapat daripada Dr. Bazli rasanya. Boleh ke MPOP sebagai industri? Tak boleh kan, Tak Prof? boleh, MPOB agensi. Sebab saya rujuk sebab pada dia di page bawah 36. MPIC. Okay? MPOB adalah di bawah MPIC. Dia di bawah Kementerian Komoditi Kementerian Komoditi dan Peladangan. Tapi boleh lantik sebagai co-researcher kan, Prof? Boleh lantik sebagai co-researcher, yes. Okey, saya buka kepada peserta lah untuk bertanya soalan kepada Prof Sarani. Mungkin kita limitkan kepada 6 soalan ke? Silakan. Tak ada soalan ya. Ada tulis kat chat box Prof. Apa dia tulis ni? Yang bawah tu. Dr. Akid. Betul, Prof. Apa dia tulis ya? Saya tak boleh buka lah dekat sini. Salam Prof. Dan urus dia jika postdoc dibayar menggunakan modal insan UKM, bolehkah kita membayar juga gaji RO kepada individu yang sama daripada grant PRGS? Tak boleh sebab dia kan melalui bendahari. Bukan you yang bayar, bendahari yang bayar. Bila bendahari bayar, dua benda bertindan, mana boleh? Tak boleh tak boleh. You berhentikanlah modal insan bayar dia yang ni. Tapi siapa nak berhenti modal insan? Modal insan RM5,000, ini RM3,000 je. Okey, saya dah teringat satu kes lah. Boleh saya share. RO ni, RA tak boleh di kalangan doktor tau. Sebab pernah jadi satu projek yang berjalan lah. Dia lantik RA di kalangan pensyarah, senior lecturer daripada USIM. Jadi bila kita nak minta dia isi report, dia kata tak boleh. Bila saya check dengan KPT sebab saya tak tahu kes dia. Dia kata nombor IC tu sebenarnya senior lecturer daripada USIM. Jadi sebenarnya tak boleh lah lantik RA di kalangan pensyarah sebenarnya. Walaupun universiti lain. Jadi kata projek ni dia salah faham. Dia ingat tak boleh di UKM. Tapi pensyarah di tempat lain boleh lantik sebagai RA. Jadi saya harap dari segi etikal pun salah tu. Dia mana boleh pekerja kerajaan menerima 2 gaji. Tak boleh. Etikal salah betul. tu. Lepas tu kita suruh baca misconduct of research tu. Kita tidak boleh menerima 2 gaji, tapi kita boleh menerima honorarium. Kita tak boleh menerima sebagai RA, RO. Tapi kita boleh menerima sebagai honorarium atas expertise kita, atas consultation kita. Tapi untuk PRGS ni kita tak consultation tak unless you ada keperluan lah consultation untuk nak buat design ke dan sebagainya, you boleh nak bayar honorarium. Tapi bukan gaji tau. Lantikan RA PRGS ni memang semua lalu di-cream. Dan untuk RO memang urusan tu ke BXM. Jadi memang kebanyakannya kata projek tak lalu PIK lah. Dia terus ke CREAM untuk RA atau ke BXM untuk RO, lantikan RO. Jadi kita pun tak tahu, dan CREAM pun bagi tahu dia pun tak ada sistem nak tengok orang ni bekerja ke apa status kan. Jadi dia lantik je lah. Jadi masalah yang timbul bila kita dah bayar kan untuk sekian bulan tapi kita tak boleh hantar report yang kita dah lantik RA sebab RA itu adalah dia ada akaun sebagai researcher, sebagai senior lecturer di USIM.
So, that senior lecturer tu berkemungkinan dia akan terletak di bawah ethical committee tu. Kalau apa ni Itu ada ketua projek, pelaporan dan Prof. sebagainya. Kalau ada Ketua, apa ni that senior lecturer yang USIM tadi, dia mungkin akan dikenakan di bawah integriti sebab bekerja. ketua projek tak kena. Ketua projek antara kita lah, kita tak tahulah, mungkin dia tak tahu dia tersilap tangan, tapi Betul dia lah. sepatutnya tahu bahawa dia adalah pekerja kerajaan dan dia tidak boleh menerima kerja tetap daripada RA dengan RO ni kerja tetap. Kita dah bagi dia tetap untuk 3 bulan, 6 bulan kan. So mana boleh, you full time. You dah full time dekat sini 8 jam satu hari, mana boleh ada kerja kat tempat lain. So you can't do that. Okey, ada Kecuali dia buat soalan. sabbatical kan. Kalau dia buat sabbatical, dia keluar daripada sabbatical, dia nak buat benda ni, itu mesti dapat kebenaran lah daripada dia punya ni. Macam kita dapat fellowship kan, fellowship dapat penuh kan. Sama macam fellowship lah, itu sabbatical. Jadi ada soalan lain? Atau kita tutup saja sesi taklimat ni? So saya rasa kalau siapa-siapa ada rasa nak memohon dan sebagainya, nak minta bantuan saya, bolehlah from time to time. Just don't call, just text me. Apa yang saya nak lihat adalah you punya plan you punya apa ni, apa yang you nak buat. Lepas tu kita nak tengok kepada methodology you dengan objektif you, itu saja yang penting. Dengan research background, methodology, objektif, tajuk. 4 ni yang penting. Yang the rest tu you boleh isi sendiri je. Okey, saya rasa itu saja sesi perkongsian daripada Prof. Sarah ni pada pagi ini.